Al-Mustafa. Kemudian beliau sambil memondok, sambil tu juga belajar di pendidikan mengikut silibus kerajaan lah, sampailah pengajian universiti. Tapi talaqi di sisi ulama itu terutamanya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dan abang kepada Habib Umar Al-Habib Ali masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, begitu juga Sultanul Ulama Al-Habib Salim Asy-Syatiri, dan ramai lagi para ulama yang telah beliau dapatkan ilmu dan menadah ilmu daripada mereka. Jadi kita beruntung para sahabat-sahabat khidmat yang ada di Sempurna dan semualah yang terlibat, ataupun sahabat-sahabat khidmat yang hanya dapat mengikuti live ini. Kita beruntung kita dapat duduk bersama orang yang ditarbiah oleh para ulama-ulama al-arifin, ulama-ulama mukhlisin, dan ulama-ulama yang mereka ini sebagai mursyid dan murabbi. Dan ta'rif lakum habib, hadha al-ikhwan min ashabul khidmah huna fi Sempurna min jamaah ismuhu adab, wa aidan min ashab wal jamaah al-masjid Masjid As-Salam, jamaah Masjid As-Salam alladhi idza hadaru aw zaru al-ulama ila hadhihi al-mantiqa wa ila hadhihi al-bilad hum alladhi yurattibun ziyaratihim ila fi hadhihi al-bilad. لهذا إن شاء الله هم رغبوا أن نجتمع أو يجلس معكم لكي نستفيد منكم، خصوصا في ترغيبهم على خدمة العلماء والحبايب خصوصا إن شاء الله. فلهذا أعطيكم الفرصة هذه يا حبيب، تفضل مشكورا. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم. Habib mengatakan semoga Allah memberkati kamu semua, kita semua, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kumpulkan kita bersama. وما أكثر الاجتماعات في الدنيا. Betapa banyak perkumpulan yang ada di dunia ini. لكن أكثر الاجتماعات في الدنيا تثمر ندامة يوم القيامة. Tetapi hendaklah kita ingat, perkumpulan yang begitu banyak di dunia ini, di akhirat nanti dia banyak menyesal. إلا ما كان اجتماعا لله وللرسول. Kecuali perkumpulan yang hanya perkumpulan mereka itu semata-mata untuk Allah dan untuk Rasul. ما كان اجتماع من أجل خدمة هذا الدين. Terutamanya perkumpulan mereka itu untuk berkhidmat kepada agama ini. أما غيرها من أمور الدنيا فقد لعنها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Adapun perkumpulan hanya semata-mata untuk dunia telah pun dilaknat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. Sehingga baginda Rasulullah menyebutkan, bersabda, dunia ini adalah dunia ini dilaknat dan seluruh yang ada di dunia itu dilaknat. إلا عالم أو متعلم. Kecuali orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. فكل اجتماعات خرجت عن هذا المقصد هي اجتماعات تذهب. Dan seluruh perkumpulan, segala perkumpulan yang terkeluar daripada tujuan utama, maka semuanya itu adalah perkara-perkara yang mendatangkan laknat daripada Allah SWT. ومنها ما يكون سببا للعذاب والعقاب يوم القيامة. Bahkan sebahagian daripada perkumpulan itu, wal'iyadzubillah, minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab Allah mengazab kita di hari akhirat kelak. لهذا يقول الله تعالى Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. Sebahagian orang itu pada hari kiamat kelak nanti mereka ini bermusuhan, إلا المتقين. kecuali orang-orang yang bertakwa, من كان اجتماعهم من أجل تقوى. yang mana mereka ini berkumpul atas dasar ketakwaan. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم Dalam hadis baginda Nabi SAW bersabda, ما اجتمع اثنان
tidak berkumpul dua orang itu في ساعة pada satu waktu, من ليل أو نهار sama ada di waktu malam ataupun di waktu siang, إلا وسألهم الله kecuali mereka berdua ini akan ditanya oleh Allah. هل أقام حق الأخوة أم لا؟ Adakah dia ini, kedua-duanya ini mendirikan agama mereka ataupun tidak? هل أقام حق الصحبة؟ Adakah mereka mendirikan, menunaikan hak persahabatan? فالصحبة لها حق Kerana persahabatan ini ada hak sesama kita. أن تصحب إنسان Engkau bersahabat dengan manusia يوم يومين satu hari, dua hari, شهر شهرين. sebulan, dua bulan. قال النبي حتى ساعة. Nabi SAW mengatakan, walaupun hanya sesaat ataupun sedetik, سيسألهم الله هل أقام حق الصحبة أم لا؟ Allah akan tanya mereka ini, hak, adakah kita menunaikan hak persahabatan ataupun tidak? حق الصحبة التناصح، Dan hak persahabatan ini adalah saling menasihati. حق الصحبة أن ترد أخاك عن الحرام. Dan di antara hak persahabatan itu engkau membantu, menolak, menghalang sahabat engkau daripada terjebak kepada perkara yang haram. أن تعينوا على الطاعة. Dan persahabatan itu engkau membantu sahabat engkau untuk mereka melakukan ketaatan. أن تعينه بقدر المستطاع إلى ما يريد. Engkau membantu sahabat engkau dengan kadar kemampuan engkau dan dengan kadar kemampuan engkau dan semampu mana yang engkau boleh lakukan dan semau engkau. وهذه الاجتماعات من هذه الصحبة. Dan perkumpulan kita pada malam ini adalah dengan sebab hubungan persahabatan. وأنتم تجتمعون على خدمة الدين. Dan kamu berkumpul pada malam ini semata-mata untuk berkhidmat untuk agama ini. تجتمعون على خدمة الدعوة. Kamu berkumpul atas tujuan berkhidmat untuk dakwah, على خدمة العلم. untuk berkhidmat untuk ilmu. شرف ما بعده شرف. Mulia dan tidak ada kemuliaan lagi yang kita boleh dapat daripada perkumpulan seperti ini. لو عرفنا وإياكم قيمة هذا الشرف لتمنى الواحد منا أن يكون عمره كله فيه. Kalau seseorang mengetahui betapa tingginya kemuliaan orang yang berkhidmat di dalam agama ini, maka dia akan menjadikan seluruh umurnya itu berkhidmat untuk agama ini. الله اختارك لهذا المقام. Allah yang pilih kamu ini untuk berada pada posisi dan kedudukan ini. هذا تشريف وتكريم من الله لك. Ini adalah kemuliaan daripada Allah dan pilihan daripada Allah untuk dirimu. فاغتنمه. Maka hendaklah engkau mengambil peluang ini. واعرف حق المكان الذي وضعك الله فيه. Hendaklah engkau ketahui kedudukan di mana Allah meletakkan kedudukanmu pada ketika itu. كثير يخدم في هذا المجال. Ramai yang hadir ramai yang hadir dan duduk berada pada peluang ini. لكن لا يدري ما هو شرف ومقام هذا الأمر. Tetapi sayangnya ramai mereka duduk tapi mereka tak tahu pun kemuliaan dan keagungan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang berkhidmat ini. عندما تخدم في مجلس من المجالس Apabila dia berkhidmat daripada salah satu majlis, بأي نوع من أنواع الخدمة كانت، apapun sahaja jenis khidmatnya, حتى بترتيب المكان، ataupun hanya sekadar menyusun ataupun menyediakan tempat, أنت بذلك تنال أجر الحاضرين أجمعين. engkau akan dapat pahala kemuliaan seperti mana orang yang hadir keseluruhannya. وتنال أجر المجلس كامل. Bahkan engkau mendapat pahala sempurna dengan sebab majlis itu. عندما تخدم أحد من العلماء أو أحد من الدعاة، Ataupun engkau berkhidmat kepada seorang ulama, تيسر له شيء من الدروس والترتيبات. engkau memudahkan urusan mereka dari sudut pengajian mereka dan beberapa tertib perjalanan dakwah mereka. أنت تحصل أجر هذه المجالس. Engkau, dirimu itu akan mendapat pahala daripada perbuatanmu itu. تحصل أجر الدرس. Engkau dapat pahala apabila buat pengajian punya pahala engkau dapat. حتى هذا التصوير الذي تصورونه، Sehingga walaupun hanya sekadar membuat live ataupun rakaman, الواحد يقوم بتصوير مجلس أو درس ثم يقوم بنشره بين الناس. kemudian
orang atau seseorang yang merakam ataupun buat live, mengambil gambar, kemudian dia sebarkan untuk tujuan orang lain dapat kebaikan, هو مشارك في نشر الدين والعلم. dia sendiri terlibat dan berkongsi pahala dengan penyebaran dakwah tersebut. الدعوة ليس كلها كلام، Dakwah itu bukan semuanya dengan percakapan. إنما الدعوة التبليغ. Adapun makna utama dakwah itu adalah menyampaikan. سمعت معلومة أو مسألة من مسائل عن أحد أهل العلم، Seperti engkau mendengar beberapa permasalahan dalam faedah ataupun permasalahan ilmu, فنشرتها في الإنترنت، kemudian engkau menyebarkannya di internet. كم استفاد منها؟ Berapa banyak orang yang akan dapat faedah daripada perkara أنت tersebut? داعي إلى الله، Maknanya engkau sendiri, dirimu itu adalah da'i ilallah, mengajak manusia kepada أنت Allah. ممن ينشر الدين، Engkau adalah termasuk salah seorang yang menyebarkan agama أنت ini. على طريق النبي محمد صلى Engkau الله عليه وسلم berada di atas jalan Nabi Muhammad SAW. الذي قال في حقه المولى سبحانه وتعالى Yang mana pada kedudukan itu Allah sendiri yang menyebutkannya. قل هذه سبيلي Katakanlah, wahai Muhammad, ini adalah jalanku. أدعو إلى الله. Mengajaklah manusia kepada Allah. إيش طريق سيدنا محمد؟ Apakah jalan Nabi Muhammad SAW? إيش مهمة سيدنا محمد؟ Apakah kepentingan Nabi Muhammad? ما هي وظيفة سيدنا Apakah محمد؟ tugasan utama Nabi Muhammad? الدعوة إلى الله، Ialah dakwah, mengajak manusia kepada Allah. والله أخبره بذلك Dan Allah sendiri yang mengkhabarkan tentang perkara ini. ونشر هذا في الوجود. Dan Allah sebarkan seluasnya tentang perkara ini kepada kepada seluruh makhluk Allah. أدعو إلى الله. Yaitu tugasan Nabi SAW itu mengajak manusia kembali kepada Allah على بصيرة dengan petunjuk. أنا ومن اتبعني. Nabi SAW dengan petunjuk. Nabi SAW mengatakan, diriku dan siapa yang mengikut denganku. من اتبعه معه. Siapa yang ikut Nabi SAW, dia akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. لو سألنا الناس اليوم Kalau kita tanya manusia hari ini, ما هي أفضل وظيفة في الوجود؟ apakah sebaik-baik jawatan kerja di seluruh alam ini? كل واحد سيجاوب على قدر عقله وفهمه. Setiap daripada orang akan menjawab menurut kadar akalnya, menurut kadar kefahamannya. أحدهم سيقول لك أن يكون دكتور، Ada mungkin mengatakan kerja yang bagus itu adalah jadi doktor. الثاني يقول لك مدير بنك، Ada yang mengatakan bagus jadi pegawai bank. الثالث يقول لك أن يكون وزير، Ada yang bagus mengatakan kerja yang paling bagus jadi menteri. أن يكون رئيس. Ataupun dia jadi Perdana Menteri. مع الاحترام لكل هذه الوظائف، Kita menghormati kerja-kerja ini dan jawatan-jawatan ini dan tugasan ini. هناك وظيفة أفضل منهم كلهن. Tetapi ada satu tugasan, ada jawatan yang lebih baik daripada jawatan itu semua. أفضل من أن يكون مدير بنك، Lebih baik daripada menjadi pegawai bank أن يكون راتبه في الشهر 30-40 ألف دولار، yang mana gajinya setiap bulan 30,000, 40,000 sebulan. أو أن يكون وزيرا أو رئيسا يستلم الملايين. Ataupun dia menjadi menteri ataupun Perdana Menteri menerima gaji jutaan. نعم هناك وظيفة أفضل. Betul, ada yang lebih tinggi tugasan, jawatan yang lebih mulia daripada perkara ما tersebut. هي هذه الوظيفة؟ Apakah kerja ataupun jawatan ini, tugasan ini? وظيفة رسول الله، Yaitu tugasan, jawatan, kerja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. الدعوة، Yaitu dakwah kepada Allah. أفضل من كل وظيفة. Lebih baik daripada seluruh jawatan yang ada. ولا تتعارض وظيفة الدعوة مع بقية الوظائف أبدا. Jangan engkau merasa terasing atau merasa ada pertembungan dakwah dengan jawatan-jawatan yang lain. كن في عملك، Kerjalah engkau dengan kerjamu, في وظيفتك، dengan tugasan dan jawatanmu, وأتقنها واشتغل فيها بأمانة. dan buat dengan sungguh-sungguh dan bekerja dengan amanah. لكن ممكن أن تكون داعي إلى الله في عملك. Tapi bahkan engkau boleh jadi sebagai da'i ilallah dalam bentuk ataupun kerja yang kau sedang lakukan. يمكن أن تكون داعي إلى الله في أي وقت من الأوقات مهما كانت وظيفتك. Kemungkinan besar bahkan engkau boleh jadi pendakwah di posisi engkau, di jawatan engkau yang ada, di mana-mana pun ataupun di saat manapun dan waktu apapun.
وأنتم ربي شرفكم بوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan kamu sendiri pada saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memegang tugasan, jawatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فاستشعروا هذا الشرف. Maka rasakanlah kemuliaan yang Allah berikan kepada kamu saat ini. كان رجل من بعض الدول العربية يأتي إلى حضرموت. Ada seseorang yang datang daripada salah satu daerah ataupun negara yang ada di Arab sana, datang ke Hadramaut, يحضر المجالس. hadir dalam majlis. إيش يعمل في المجالس؟ Apa yang dia buat dalam majlis? كان يرتب النعال للحاضرين الذين يحضرون، يرتب نعالهم فقط. Tugas dia hanya susun sandal-sandal, selipar-selipar orang yang hadir. ويجلس في أخريات المجلس. Kemudian dia duduk mana? Di hujung-hujung majlis. من هذا الرجل؟ Kemudian kita tanya, siapa lelaki ini? هذا وزير دولة. Dia ini menteri salah satu negara. ليس مجرد أي إنسان، وظيفة كبيرة عنده أهل الدنيا، وزير. Bukan siapa-siapapun. Mentang-mentang dia seorang menteri, dia tak boleh buat tugasan seperti itu. لكنه إذا حضر المجالس يخدم في المجلس، يرتب النعال مع جلالة مكانته، يرتب النعال. Dalam keadaan dia memegang jawatan seorang menteri di negaranya, kemudian dia hadir dalam majlis ilmu, tidak menghalang dia pun untuk dia berkhidmat, susun selipar sandal-sandal orang yang hadir. حصل له حادث بالسيارة وتوفي. Kemudian orang ini aksiden di dalam perjalanan, kemudian dia wafat. رآه بعض الناس في ليلة من الليالي في المنام وأنه يمشي في الجنة. Sebahagian orang melihat dia keadaannya dalam mimpi, orang yang menteri tadi, yang susun selipar tadi, dia sedang terbang atau dia sedang berjalan di dalam syurga. لماذا؟ Dengan apa? لأنه وزير. Dengan sebab dia itu tadi menteri di negaranya. لأنه يخدم في الدعوة ويخدم المجالس. Tapi kemuliaan yang dapat dengan sebab dia khidmat di dalam dakwah dan khidmat dalam majlis. وأن يقبلك الله في الخدمة شرف من الله. Dan jika Allah terima engkau di dalam berkhidmat dalam agama Allah, itu kemuliaan yang Allah akan berikan kepada dirimu. الله يقبلنا وإياكم. Mudah-mudahan Allah terima semua kita yang hadir malam ini. هنيئا لكم هذه الخدمة. Tahniah kepada kamu kerana khidmat ini. أصحاب الأدب. Kamu adalah orang-orang yang memiliki adab. والخدمة تحتاج إلى أدب. Dan khidmat ini perlukan kepada adab. تحتاج إلى أدب مع الله. Memerlukan adab kepada Allah. تحتاج أدب مع الشريعة. Perlukan adab kepada syariat Allah. تحتاج أدب مع أهل العلم. Perlukan adab kepada orang-orang yang berilmu. هذا الأدب إذا زين به الإنسان فهو زينته الحقيقية ليست الزينة الظاهرة. Seseorang jika dia memperbaiki adabnya, dia menjadikan adab itu sebagai pakaiannya, maka perhiasan dirinya itu adalah adab sendiri. Bahkan orang yang memperbaiki dan memakai pakaian adab pada dirinya, tidak ada lagi yang lebih indah daripada orang yang mencantikkan dirinya hanya semata-mata yang zahir. لا تحسبن العلم ينفع وحده. Jangan kita menyangka ilmu itu hanya memberi manfaat kepada dirinya saja. ما لم يتوج ربه بخلاق أي صاحبه يتوج بالأخلاق. Selagi mana orang itu tidak mengaplikasikan, memakaikan ilmu itu pada dirinya untuk dengan berakhlak. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. Dan apabila engkau sudah diberikan adab ataupun akhlak, maka engkau mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. ما هي زينة الإنسان؟ Apa dia perhiasan manusia ini? ثياب. Adakah perhiasan manusia ini pemakaian? ثياب. Pakaian? وإلا الوجه
ataupun keindahan ketampanan wajahnya ataupun kecantikan wajahnya, ولا ما تستعمله النساء من ميك اب هذا؟ ataupun apa yang dipakai oleh wanita daripada jenis-jenis make up. هذا زينة؟ Inikah yang perhiasan yang dimaksudkan? هذا زينة الدنيا لا بأس بها Ini adalah perhiasan dunia, tak ada masalah. ومطلوبة في الدين. Dan bahkan dituntut dalam agama kita untuk berhias. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. Bahkan Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, ambillah perhiasan kamu sebahagiannya untuk memperelokkan, mencantikkan masjid-masjid. إن الله جميل يحب الجمال. Sesungguhnya Allah ini indah, elok dan sangat suka kepada yang elok dan cantik. لكن تعرف حقيقة الزينة؟ Tapi adakah engkau mengetahui hakikat perhiasan ini? أخلاق محمد. Yaitu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذه زينة. Ini adalah perhiasan yang paling baik, زينة للروح. yaitu akhlak ini adalah perhiasan zahir dan perhiasan ruh kita. من يتعامل بها مع الناس. Dan perhiasan ini yang kau gunakan untuk bermuamalah sesama manusia. عندما سألوا السيدة عائشة رضي الله عنها Ketika mana Sayyidah Aisyah ditanya, كيف كانت أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? قالت كان خلقه القرآن. Sayyidatina Aisyah berkata, Ummul Mukminin berkata, akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. ما معنى أخلاقه القرآن؟ Siapa di kalangan kita ini akhlaknya Al-Quran? ما تسمعونه من أوصاف في القرآن ومن آداب في القرآن موجودة فيه. Tidakkah kita dengar orang-orang yang disifatkan dengan sifat Al-Quran yang ada disebutkan dalam Al-Quran? قالت في الرواية الأخرى Disebutkan dalam riwayat yang lain. كان قرآنا يمشي. Nabi SAW itu adalah Al-Quran yang berjalan. أخلاق عظيمة. Seorang yang memiliki akhlak yang sangat agung. كان واقفا مع أصحابه. Ketika pada suatu hari baginda Nabi SAW berdiri ataupun duduk bersama para sahabatnya. جاءه رجل Datang seorang kepadanya. قال يا محمد Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, اعطني من مال الله لا من مال أبيك. dia katakan, wahai Muhammad, berikan aku daripada hartamu, bukan daripada harta ayahmu. وشد رداء النبي حتى أثر على عنقه. Kemudian orang tersebut tarik rida baginda Nabi SAW sehingga berbekas di leher baginda Nabi SAW. غضب الصحابة. Dan para sahabat marah dengan orang tersebut. ايش هذا يصير أدب على رسول الله؟ Apa ni? Buruk adab dengan Rasulullah. إذا كان يريد شيء يطلبه بأدب. Kalau dia ni sepatutnya, kalau dia nak sesuatu daripada Rasulullah, mintalah dengan adab. النبي ما غضب Tapi Nabi SAW tidak marah pun. ولا رأى أن الرجل فعل شيء يغضبه. Tidak melihat sedikit pun lelaki itu buat sesuatu yang membuat Nabi marah. لأنه يعفو في حق نفسه. Kerana Nabi SAW itu memaafkan apa yang berlaku kepada orang tersebut. قال للصحابة انتظروا. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang itu, kepada para sahabat, tunggu sebentar. أخذ الرجل معه. Kemudian Nabi mengajak orang tersebut bersama Nabi SAW. أعطاه مالا. Kemudian Nabi bagikan dia harta. قال هل كفيت؟ هل وفيت؟ Kemudian dia mengatakan, adakah engkau gembira? قال الرجل لا وفيت ولا كفيت. قليل هذا. Dia kata, aku tak gembira dan bahkan tak cukup. أعطاه. Kemudian Nabi bagi lagi harta bagi Nabi ولا SAW. زال يعطيه حتى رضي. Sehingga Nabi SAW terus bagi orang tersebut sehinggalah orang itu rasa gembira dan reda. رأيت هذه الأخلاق؟ Nampak tak akhlak Nabi Muhammad SAW ini? قال له رضيت؟ قال نعم رضيت. Kemudian Nabi tanya dia, engkau dah reda? Dah cukup? Betul, saya dah reda dan cukup. قال له إن أصحابي وجدوا في نفوسهم منك شيئا لما سمعوا منك الكلام. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang ini, para sahabatku ini melihat kepada dirimu itu sesuatu perkara yang tidak bagus ketika mana engkau meminta tadi dengan aku. هلا خرجت إليهم وأسمعتهم كلاما حتى تهدأ نفوسهم. ما يحب النبي أن يكون أحد في قلبه شيء على أحد أبدا. Boleh tak aku nak minta pada engkau bila engkau perdengarkan di kalangan sahabat-sahabatku itu yang membuatkan hati mereka itu tenang. Tengok, baginda Nabi SAW tidak mau di kalangan manusia ini ada sesuatu yang tidak kena ataupun tak sedap hati dengan orang lain.
فخرج الرجل Kemudian lelaki ini keluar daripada Nabi SAW. ينظر إلى الصحابة والصحابة غضبانين. Kemudian melihat kepada para sahabat dalam keadaan sahabat ketika itu marah dengannya. هذا أساء الأدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kerana orang ini buruk adab dengan Nabi SAW. فرفع يديه Kemudian mengangkat tangannya. وقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا أبدا. Kemudian orang ini berdoa, ya Allah, ampunkanlah diriku dan maafkanlah diriku dan juga Nabi Muhammad dan yang lain ini tak dan yang lain ini jangan engkau maafkan. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi SAW pun gelak. قال لقد حجرت واسعا. Nabi SAW mengatakan engkau tambah lagi masalah. شوف كيف الأدب. Nampak ni adab Nabi SAW ni? يذكرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة Nabi SAW sebutkan tentang kisah. لا أدري بحكم صحتها لكن لا بأس من ذكرها من باب الاستئناس. Tak pasti tentang kesahihan hadis ini, tetapi tak apa untuk kita mengambil pelajaran. كان في مكة صلى الله عليه وسلم Dulu Nabi SAW itu di Makkah وجد امرأة عجوز mendapati seorang wanita yang sudah tua تريد أن تحمل حطب ingin membawa kayu, ما قدرت dan wanita tua ini tak mampu untuk bawa kayu. فجاء وحمله لها Kemudian Nabi SAW datang jumpa perempuan tua ini dan membawa kayu-kayu tersebut. وهي لا تعرف من هذا الرجل Dan wanita tua ini tak tahu siapa pun lelaki yang bantu dia angkat kayu-kayu tadi. حتى أوصل لها الحطب إلى البيت. Sehingga Nabi SAW bawa kayu-kayu tadi ke rumah wanita orang tua ini. قالت له يا بني ليس عندي أجرة أعطيك إياها. Kemudian perempuan tua ini jadi mengatakan, wahai anak lelaki ataupun wahai anakku, aku ni tak ada apa-apa nak bagi engkau ganjaran ataupun sesuatu untuk engkau. لكن عندي نصيحة. Tapi aku ada nasihat untuk engkau. قال هاتي النصيحة يا أمه. Nabi mengatakan, berikan aku nasihat tersebut, wahai ibu. قالت له اسمع. Perempuan mengatakan, dengarkan. ظهر في مكة رجل اسمه محمد. Ada sekarang tengah viral di Makkah namanya Muhammad. انتبه هذا كذاب. Hati-hati, Muhammad ni penipu. هذا ساحر. Dia ni Muhammad ni penyihir. يدعي أنه رسول. Dia mengaku dia ni Rasul. وهو كذاب نصاب سارق. Sebenarnya dia ini penipu dan hanya mengaku-ngaku. رسول الله كيف كان حاله؟ Bagaimana keadaan Rasulullah ketika itu? سين يوم مبتسم ما تحرك لا تكدر ولا قلب وجهه. Senyum saja, tidak ada pun berubah air muka Nabi SAW, tidak ada pun merungut, hanya sekadar senyum. كيف لو كنت أنت مكانه؟ Bagaimana kalau engkau dirimu pada posisi itu? ها؟ ايش تقولين يا عجوز؟ Mungkin kau tanya, apa engkau cakap wahai orang tua? أنا أخدمك Aku bantu kau khidmat engkau lagi? وتتكلمين علي؟ Lepas tu kau mengutuk aku lagi? لا لا رسول الله ما فعل ذلك. Rasulullah tak akan buat benda itu. إنما ابتسم. Apa yang Nabi SAW buat hanyalah senyum. قال يا أمه Dia mengatakan, wahai ibu, أتدرين من أنا؟ adakah ibu mengetahui siapa diri saya? قالت لا. Wanita itu mengatakan tadi, saya tidak mengenal kamu. قال أنا محمد. Akulah Muhammad. Sallallahu alaihi. أنت تقولين عليه نصاب كذاب. أنا محمد. Engkau mengatakan dan engkau mencaci, engkau mengutuk Muhammad, akulah Muhammad. تعجبت المرأة أنت محمد. Wah, terkejut, terperanjat wanita tua tadi. Engkau Muhammad? أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. Dan kemudian dia bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, dan sungguhnya engkau adalah Rasulullah. هل رأيتم هذه الأخلاق؟ Ada tak nampak ke akhlak bagi Nabi SAW ini? أصحاب الدعوة أحوج إليها. Orang-orang berdakwah sangat berhajat dengan akhlak seperti ini. هذه الآداب التي نريدها. Inilah adab yang kita nakkannya. هذه الأوصاف التي ينبغي أن Inilah تكون فينا sifat-sifat yang sepatutnya ada pada diri kita. من أجل أن ننشر الخير، Supaya kita dapat sebarkan kebaikan. من أجل أن ننشر المحبة، Supaya kita dapat sebarkan mahabbah ataupun kecintaan. أن نقرأ سيرته صلى الله عليه وآله Dengan وسلم، kita membaca sirah Nabi SAW. وأن نرى كيف كان تعامله. Kita nak melihat bagaimana cara bermuamalah Rasulullah. دخل إلى مكة وهو منتصر في فتح مكة. Dalam Nabi SAW masuk ke kota Mekah, منتصر. okay.
dah masuk ke dalam kota Makkah dalam keadaan Nabi SAW ini dibantu oleh Allah SWT. كيف كان حاله؟ Bagaimana keadaan Rasulullah SAW pada ketika itu? يخفض رأسه Nabi SAW menundukkan kepalanya. حتى إن لحيته لتصل إلى عنق دابته من تواضعه. Sehingga janggut baginda Nabi SAW dengan tawaduknya Rasulullah SAW sampai di kepala ataupun leher daripada unta baginda Nabi SAW. هذا قائد. Nabi SAW ini ada pemimpin. تعرف معنى قائد؟ Tahu ada apa makna pemimpin? انتصر. Orang yang gagah, انتصر على الكفر. orang yang membanteraskan kekufuran. ما دخل رافع رأسه. Bukan Nabi SAW masuk dalam penuh kesombongan dengan mengangkat kepalanya. اليوم كيف يعملون لو انتصروا في مباراة حق كرة؟ Bagaimana sekiranya seseorang itu kalau dia menang dalam perlawanan bola sepak? ويعملون فوضى في الشوارع. Apa yang dia buat? Dia buat kecoh di tepi-tepi jalan. واحتفالات. Kemudian buat apa dia? Sambutan kegembiraan yang bermacam-macam jenis. تراهم يمرون في الشوارع بأصوات مرتفعة. Kita nampak diorang ni di jalan-jalanan dengan suara yang bising, riuh. ايش فيهم هؤلاء؟ Kita pun tengok apa yang ada dengan mereka ni. هؤلاء انتصروا. Mereka ni dah menang, mereka ni dah berjaya. ايش انتصروا؟ حرروا فلسطين. Kegembiraan apa, yang kemenangan apa? Mereka dapat bebaskan Palestin. لا لا Tak. انتصروا في جلد كرة. Mereka hanya menang dengan sebuah bola sahaja daripada kulit. ورسول الله دخل مطأطئ رأسه تواضعا لله منكسر لله لا لأحد. Nabi SAW itu kerdir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk orang lain. Ketika Fathul Makkah yang Allah berikan kemenangan pada ketika itu kepada Nabi Muhammad SAW. اجتمع حول كفار مكة. Pada ketika itu berkumpul seluruh di satu tempat seluruh orang-orang kafir. يعلمون أنهم آذوه صلى الله عليه وسلم. Mereka sangat tahu mereka ini telah banyak menyakiti Nabi Muhammad SAW. يعلمون أنهم قتلوا أصحابه. Mereka tahu mereka ini sangat ramai ataupun banyak yang mereka bunuh di kalangan sahabat وأنهم Rasulullah. أخرجوه من مكة. Bahkan mereka tahu mereka lah yang menghalau Nabi Muhammad SAW para sahabat di kota Mekah. ماذا سيفعل بهم الآن؟ Apa yang mereka rasakan dan apa yang Nabi SAW akan lakukan kepada mereka. التفت إليهم رسول الله. Baginda SAW pun berpaling kepada mereka. رأى الخوف في أعينهم. Nabi SAW melihat di wajah-wajah mereka itu sangat ketakutan. قال ما تظنوا أني فاعل بكم. Apa yang kamu sangka yang aku akan lakukan terhadap kamu? أنتم يا أهل مكة يا من آذيتموني ما تظنوا أني فاعل بكم. Kamu wahai orang-orang Makkah yang telah menyakiti aku, apa yang kamu sangkakan, apa yang aku akan lakukan kepada kamu? قالوا أنت أخ كريم وابن أخ كريم. Orang Makkah mengatakan, engkau Muhammad, saudara kami yang mulia. Engkau Muhammad, anak saudara kami memang sangat mulia. ما هو ساحر؟ Oh, bukankah kamu pernah kata aku ni penyihir? ما هو كذاب؟ Bukan kamu pernah kata Nabi SAW ni pendusta? ما هو أنتم حملتم السيف ضده. Bukan kamukah yang membawa pedang untuk membunuh dan memusuhi Nabi SAW? تعرفون أنه أخ كريم. Saat ini baru kamu tahu Nabi SAW ini saudara kamu yang mulia? فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى عنهم كلهم. Kemudian apa yang dijawab oleh baginda Nabi SAW kepada kufar Quraisy ini? Pergilah kamu semuanya bebas. Kamu semuanya merdeka. ما صدق القوم. Pada ketika itu orang-orang yang berkumpul di kalangan kufar ini tak percaya tindakan Nabi SAW. يعفو عنا هكذا. Mereka berkata, oh Muhammad maafkan kita macam ni saja. فدخل كثير منهم للإسلام. Dan saat itu ramai di kalangan kufar Quraisy masuk ke dalam agama Islam. هذه أخلاقه صلى الله عليه Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. وسلم. فين هي فينا اليوم؟ Di mana akhlak itu pada diri kita dan jiwa kita? كيف تعاملنا مع إخواننا؟ Bagaimana pergaulan kita dengan sahabat ataupun saudara kita? كيف رحمتنا ببعضنا البعض؟ Bagaimana perasaan kasih sayang sesama kita? حتى تكون خدمتنا في الدعوة على الوفق المطلوب منا. Supaya kita ini berkhidmat dengan apa yang dituntut untuk kita berkhidmat ke atasnya.
آذوه صلى الله عليه وسلم Baginda Nabi SAW ini disakiti. ولا آذى أحد. Tetapi Nabi tak menyakiti orang lain. ضربوه في غزوة أحد. Nabi SAW ini dipukul ataupun dihentak pada peperangan Uhud. حتى كان الدم يسيل منه. Sehingga darah mengalir daripada baginda Nabi SAW. والكفار يحاولون الوصول إليه ليقتلوه. Dan orang-orang kafir itu berusaha untuk sampai kepada Nabi SAW dan untuk membunuh Nabi Muhammad في SAW. ذاك الوقت الدم يسيل منه. Pada waktu itu juga darah daripada Nabi SAW mengalir menitis. أشرف دم. Darah yang paling mulia. وضع النبي يده حتى لا يقع الدم على الأرض، يقع على Nabi يده. SAW letakkan tangannya supaya darah tersebut menitis di telapak tangannya baginda Nabi SAW. لما تفعل ذلك يا رسول الله؟ Ditanyakan, kenapa engkau membuat seperti ya Rasulullah? قال أخشى إن وقعت قطرات من هذا الدم على الأرض أن يغضب الله عليهم وينزل عذابه. Aku sangat takut sekiranya setitis darah yang menitik ke atas bumi yang menyebabkan mendatangkan kemurkaan Allah dan kemarahan Allah kepada orang-orang ini. يا رسول الله خلوا يعذبهم. Ya Rasulullah, biarkan mereka terazab. هؤلاء يؤذون كفار. Mereka ini menyakiti engkau dan orang ini kufar. قال لا ما بعثت من أجل هذا. Nabi SAW mengatakan, tidak, aku bukan diutuskan untuk perkara ini. بعثت رحمة Aku diutuskan sebagai rahmah لأنقذهم من النار، supaya aku keluarkan, selamatkan mereka daripada neraka, لأدخلهم الجنة. supaya aku dapat memasukkan mereka ke dalam syurga. هكذا ينبغي أن يكون أصحاب الدعوة، Sepatutnya inilah akhlak sebagai orang yang berdakwah. أن يكون همهم ينقذون الناس. Apa yang sepatutnya menjadi kepentingan mereka menyelamatkan manusia. الحمد لله على هذا الخير. Segala puji bagi Allah atas kebaikan ini. الحمد لله على وجودكم في الدعوة. Segala puji bagi Allah adanya kamu di dalam saf dakwah ini. هذه منزلة الله أعطاكم إياها، Ini adalah kedudukan yang Allah sendiri bagi kepada diri kamu. حافظوا عليها. Jagalah. كثير من الناس لم يعطيهم الله هذا الخير. Ramai di kalangan manusia Allah tak berikan kepada mereka kedudukan dan kemuliaan ini. أنتم من بينهم اختاركم الله يقول تعالوا Kamu. اخدموا ديني. Di antara mereka ini Allah pilih dan Allah izinkan kamu menjadi salah satu daripada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan diberikan kedudukan oleh Allah SWT. فأي شرف بعد هذا الشرف؟ Kemuliaan apa lagi yang kau nak setelah kemuliaan Allah sendiri pilih, Allah sendiri izinkan engkau berkhidmat dalam agama Allah. لا يقصر الواحد في الخدمة. Jangan daripada kamu mengurangi daripada khidmat agama ini. هذه الخدمة فيها شرف ليس فيها مذلة. Dakwah ini, khidmat ini ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukanlah sesuatu perkara yang membosankan. كنا النساء في عهد النبي يخرجن معه إلى الغزوة. Sebahagian wanita itu keluar berperang bersama Nabi SAW. إيش يعملن؟ Apa wanita-wanita ini buat? نساء في غزوة. Wanita pergi berperang? نعم. Betul. Wanita pergi berperang. يطبخن للجيش. Mereka ini tugasan mereka masak untuk bala tentera. إذا وجد جريح يعالجونه. Kalau ada luka-luka, mereka wanita inilah yang mengobat-obat, yang merawat mereka. فتكون المرأة مشاركة للرجال في الجهاد. Maka para wanita ini, mereka ini sebenarnya terlibat di dalam peperangan. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم Dalam hadis Nabi SAW bersabda, من جهز غازيا فقد غزا. siapa yang mempersiapkan perkara-perkara untuk persiapan pergi peperangan, maka orang ini termasuk di kalangan orang yang berperang. جهزه حتى بشيء بسيط، ما هو تجهيز كامل. Dia hanya persiapkan saja perkara-perkara yang diperlukan dalam peperangan, walaupun hanya sekadar perkara yang kecil. ومن جهز داعي فقد دعا. Siapa yang mempersiapkan lapangan untuk orang yang berdakwah, maka dia berdakwah. ومن جهز مجلسا كصاحب المجلس. Siapa yang mempersiapkan untuk satu majlis, maka dia adalah seolah-olah yang mengadakan majlis. أي شيء يقدمه. Apa sahaja yang dia
hulurkan daripada khidmatnya. يكون له أجر مثل أجر الذي يعمل المجلس. Maka bagi dia pahala seperti mana orang yang sedang buat majlis ataupun tuan kepada majlis. شفت الفضل كيف من الله. Nampak tak kemuliaan yang Allah berikan kepada engkau? فكان النساء يخرجن مع الصحابة يجهزون لهم المكان، يجهزون لهم الطعام، أي حد مريض يعالجونه. Jadi begitu perempuan atau wanita-wanita di zaman Rasulullah SAW pergi berperang, tapi mereka ini siapkan keperluan peperangan, masak, merawat, dan beberapa perkara lagi persiapan daripada peperangan. وبعض الأحيان يحملن السيف يحاربن مع الصحابة. Kadang-kadang muslimat ataupun wanita juga berperang, bawa pedang. هذه سيدتنا نسيبة بنت كعب Seperti Sayyidatina Nusaybah binti Ka'ab في غزوة أحد pada peperangan Uhud. لما خالف الرماة أمر النبي واجتمع الكفار حوله. Ketika mana para pemanah mengingkari arahan baginda Nabi SAW dan orang kufar mula mendatangi dan mengepung. وكان زوجها وأولادها في المعركة. Pada ketika itu, suaminya dan anak-anaknya berada dalam medan peperangan tersebut. واحد من أولادها جريح. Salah seorang daripada anaknya terluka. ربطت الجرح. Kemudian Nusaybah ini mengikat luka anaknya. قالت قم يا بني دافع عن رسول الله. Kemudian dia mengatakan kepadanya, bangunlah engkau ya anakku, bantulah Rasulullah. ولما رأت القوم اجتمعوا Dan bila dia melihat makin ramailah musuh-musuh orang Islam. أخذت سيفها Menggunakan Sayyidina Nusaybah mengangkat pedangnya وخرجت إلى المعركة. dan dia turun ke medan perang. فإذا بها بجانب النبي تحارب. Dan dia di samping Nabi SAW memerangi musuh-musuh Islam. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Nabi SAW mengatakan, ما التفت يمينا ولا شمالا إلا ورأيتها تحارب دوني. aku tidak melihat kananku, kiriku dan kelilingku kecuali aku melihat Sayyidina Nusaybah ini dia berada di semua posisi untuk memerangi orang-orang yang mendatang kepadaku. فرح منها النبي. Nabi SAW gembira dengan dia. قالت نسيبة يا رسول الله Dia mengatakan, Nusaybah ya Rasulullah, ادعو الله أن أكون أنا وزوجي وأولادي معك في الجنة. kata Sayyidina Nusaybah, ya Rasulullah, doakan diriku, suamiku dan anak-anakku dapat bersama engkau di surga nanti. في سيوف، في رماح، في سهام موجهة إليهم. Dalam keadaan pedang sedang ingin menebas mereka. Anak-anak panah sedang menuju kepada mereka. هذه لا تفكر فيها نسيبة. Nusaybah tak fikir pun tentang keselamatannya. تعرف أنها قد تستشهد الآن. Adakah kau tahu pada ketika itu dia hampir syahid? فكرها Dan pemikirannya di mana? Ini sedang dalam medan peperangan nak syahid. أريد معك يا رسول الله. Apa fikirannya? Bukan sebab keselamatannya, tapi dia fikir aku nak bersama dengan kau ya Rasulullah. رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya. وقال اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Allah, jadikanlah keluarga Nusaybah ini bersama aku di dalam syurga. قالت الآن لا أبالي ما يكون. Kemudian Sayyidina Nusaybah mengatakan, saat ini aku tak peduli apapun yang berlaku ke atas keluargaku dan diriku. هذه دافعت عن رسول الله. Ini sifat orang yang berjuang untuk Rasulullah SAW. فرح منها النبي. Nabi SAW sangat gembira dengan keluarga ini. أنت بالدعوة وبالخدمة تدافع عن دينه. Engkau sebenarnya berkhidmat, berdakwah, engkau sedang berjuang, berperang dan untuk mempertahankan agamamu. تدافع عن منهجه. Engkau sedang menjadi benteng kepada manhaj agama ini. سيفرح منك. Nabi akan gembira kepada dirimu. وإن شاء الله تكون معه يوم Dan القيامة. insya Allah dirimu juga akan bersama Rasulullah. إيش نريد نحن؟ Apa yang kamu nak lagi? إيش نريد من الدنيا؟ Apa yang kita nak daripada dunia ini? الدنيا كلها ستذهب. Dunia ini semuanya akan binasa dan akan pergi. نريد شيء واحد. Kita nak hanya satu perkara. أن نكون معه يوم القيامة. Kita nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. أن يقبل الله منا خدمتنا ويرزقنا مقابلها مرافقة سيدنا صلى الله عليه وسلم. Kita nak Allah terima khidmat kita dan kita nak dapat bertemu Allah di akhirat kelak dan kita nak dapat bersama dengan Nabi Muhammad SAW di hari kiamat kelak. اسمع الكلام. Dengarlah apa yang aku nak sampaikan kepada kamu. الذي يخدم هذا الدين
Orang yang berkhidmat untuk agama ini, إذا وضع في قبره apabila diletakkan jasadnya dalam kubur, ورأى أجر هذه الخدمة maka dia akan melihat pahala yang mulia, ganjaran yang agung daripada khidmatnya. سيتمنى أن يرجع إلى الدنيا مرة أخرى ليخدم. Dan engkau pada ketika itu dalam kuburmu akan merasakan, akan berharap agar engkau dikembalikan ke dunia, agar engkau terus berkhidmat dalam agama ini. لا تلتفت للدنيا، Jangan kamu berpaling daripada dunia ini. هي الدنيا بتجي إلى عندك. Dunia sendiri akan datang kepada engkau. في الحديث القدسي يقول الله للدنيا: Dalam hadis qudsi Allah sebutkan untuk dunia, يا دنيا wahai dunia, من خدمك فاستخدميه، أي اجعليه خادم لك. siapa yang berkhidmat untuk engkau dunia, maka jadikanlah khadimmu orang ini. وكم من إنسان يعيش خادم للدنيا إلى أن يموت. Berapa ramai manusia pada hari ini berkhidmat untuk dunia sehingga mereka mati. يجمع الأموال، Mereka sibuk mengumpulkan harta. يبني البيوت والعمارات Mereka sibuk membangunkan rumah-rumah dan sibuk membangunkan pembangunan yang gah. من أجل إيش؟ يعلم الناس، Untuk apa? Untuk nak mengajarkan manusia. من أجل يعطي الفقراء والمساكين. Supaya mereka ini memberikan kepada orang fakir dan miskin. لا لا، من أجل نفسه ومن أجل الدنيا. Tidak. Sebenarnya mereka buat untuk diri mereka dan untuk dunia mereka. فيخدم في الدنيا Mereka sebenarnya berkhidmat untuk dunia. صباح مساء كل يوم يخدم الدنيا، يشتغل هم فكر كله مع الدنيا Pagi, petang, setiap hari sepanjang hidupnya, hari-hari memikirkan tentang dunia. إلى أن يموت. Sehinggalah dia mati. ويقول الله: يا دنيا من خدمنا فاخدميه، أنت كوني خادما. Dan Allah mengatakan, siapa orang yang berkhidmat untuk kami, untuk agama Allah, maka jadilah engkau dunia khidmat kepada mereka. الله يرزقنا وإياكم الصدق في الخدمة. Mudah-mudahan Allah berikan ketulusan, kejujuran, kebenaran dalam hati kita untuk berkhidmat. الله يجعلنا وإياكم صادقين. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang benar dan tulus dan ikhlas. الله يقبلنا وإياكم Mudah-mudahan Allah terima kita semua. ويرزقنا رضاه ورضا نبيه محمد. Mudah-mudahan Allah berikan kita keredaan Allah dan berikan kita keredaan Rasulullah. ويجعلنا وإياكم من الواردين على حوضه والشاربين من يده. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang berkumpul di telaga Kautsarnya Nabi SAW dan minum daripada telaga Kautsarnya Nabi SAW. ولا يخلف أحد منا أبدا. Ya Allah, janganlah terlepas salah seorang daripada kami ini. الله يرضى عنا أجمعين. Ya Allah, redalah kepada kami semua. الله يجعلنا وإياكم إن شاء الله ممن يحمل راية الدين. Ya Allah, jadikanlah kami semua ini memegang panji-panji agama ini, ya Allah. ونكون سبب لإدخال الفرح إلى قلب النبي صلى Ya الله عليه Allah, وسلم. jadikanlah perkara ini sebab kami dapat memasukkan kegembiraan di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأن يشرفنا بخدمة شرع النبي محمد Ya Allah, muliakanlah kami dapat berkhidmat syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi وأن wasallam. نبقى على ذلك حتى الممات. Ya Allah, berikanlah kepada kami nikmat ini kekal sehingga kami menemui ajal, ya Allah. حتى نلقاه. Sehingga kami menemui Engkau, ya Allah. ويجعل قبورنا روضة من رياض Ya الجنة. Allah, jadikanlah kubur kami daripada taman-taman syurga. وعند وفاتنا يحضر معنا رسول الله. Ya Allah, ketika kewafatan kami, ya Allah, hadirkanlah Rasulullah di sisi kami. في قبورنا يحضر معنا رسول الله. Ya Allah, di dalam kubur kami, ya Allah, hadirkanlah Rasulullah di samping kami. وعلى الصراط يحضر معنا رسول الله. Ya Allah, begitu juga di titian sirat, hadirkanlah Rasulullah bersama kami. وعند الميزان يحضر معنا رسول الله. Ya Allah, di saat mizan, datangkanlah Rasulullah bersama kami. يا رب شفعه فينا Ya Allah, berikanlah syafaat Rasulullah kepada kami. وفي أهل بيوتنا Dan berikanlah syafaat kepada ahli keluarga kami. وفي أولادنا Berikanlah syafaat kepada anak-anak kami, ya Allah. أحبابنا Berikanlah syafaat kepada kekasih-kekasih kami, ya Allah. جيراننا Berikanlah syafaat kepada jiran-jiran kami. وفي أهل بلداننا Berikanlah syafaat kepada
kepada ahli tempatan kami. يا رب وكل من قدم خدمة في هذه Ya الدعوة. Allah, berikanlah syafaat kepada siapa sahaja yang berkhidmat untuk agama ini, ya Allah. كل من عمل في هذه الدعوة Dan berikanlah syafaat kepada siapa yang beramal dengan agama ini, يا ya رب Allah. ارزقه الجنة مع رسول الله. Ya Allah, berikanlah kami syurga bersama Rasulmu, يا Rasulullah. رب اقضي حاجاتنا Ya أجمعين. Allah, tunaikanlah hajat kami. يا رب اجعلنا صادقين. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang siddiq, يا yang رب benar اجعلنا tulus. مخلصين. Jadikanlah kami di kalangan orang yang ikhlas. يا رب اجعلنا موفقين. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sentiasa Engkau berikan taufik. يا رب اجعلنا معانين. Jadikanlah kami, ya Allah, orang yang Engkau sentiasa tolong dan Engkau bantu. واعطنا الخير أجمعين. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan seluruh kesemuanya daripada kami. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. Ya Allah, jadikanlah di akhir hayat kami di dunia ini dapat kami menyebut la ilaha illallah. وارزقنا زيارة قبر نبيك محمد. Ya Allah, berikanlah kami, izinkanlah kami dapat menziarahi kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam حج بيتك الحرام. dan dapat kami menunaikan haji, ya Allah. يا رب ارزقنا رؤيته في الدنيا والآخرة. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami dapat melihat kekasihmu Rasulullah di dunia dan di akhirat, ya Allah. يا رب أرنا وجه نبيك Ya محمد. Allah, berikanlah kami dapat memandang wajah mulia kekasihmu, يا رب ya Allah. أرنا وجه نبيك محمد. Ya Allah, berikanlah kami dapat melihat wajah yang mulia kekasihmu Nabi يا رب Muhammad. أرنا وجه نبيك Ya محمد. Allah, ya Allah, berikanlah kami dapat melihat wajah mulia kekasihmu وهو راض عنا dalam keadaan, ya Allah, Engkau redha kepada kami dan Rasulmu redha kepada kami, ya Allah. وفرحان منا Dan baginda gembira kepada kami, ya Allah. نكون عندك وعنده من المقبولين. Ya Allah, kami nak kami termasuk kalangan orang yang diterima dan yang diredai oleh Allah. يا رب أسعدنا في الدنيا Ya والآخرة. Allah, bahagiakanlah kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. يا رب شرفنا Ya بالخدمة. Allah, muliakanlah kami dengan khidmat ini, ya Allah. يا رب اجعلنا خدام لدينك. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berkhidmat untuk agama, يا رب اجعلنا خدام لمن يخدم دينك. Ya Allah, jadikanlah kami khadim kepada orang yang berkhidmat kepada agamamu, ya Allah. ارتضينا لهذه الخدمة. Ya Allah, redalah kami dengan khidmat ini. وارتضينا لخدمة من يخدم الدين. Ya Allah, kami redha kepada siapa saya berkhidmat, ya redakanlah kepada kami kepada siapa saya berkhidmat untuk agama ولا ini. تجعلنا من خدام الدنيا يا Ya الله. Allah, janganlah Engkau jadikan kami orang yang berkhidmat untuk dunia ini, ya Allah. يا رب سلمنا من الآفات. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada segala penyakit. يا رب سلمنا من الأمراض. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada segala kesakitan. يا رب سلمنا من الغفلة والإعراض. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada permusuhan. يا رب اجعل حياتنا لك ومن أجلك. Ya Allah, jadikanlah hidup kami ini, ya Allah, untuk Engkau. اجعل أوقاتنا كلها لك يا الله. Jadikanlah seluruh waktu kami, ya Allah, untuk Engkau. يا رب لا تمر علينا دقيقة ولا نفس من أنفاسنا إلا ونحن خدام لك ولشريعتك. Ya Allah, janganlah jadikan setiap detik daripada waktu kami ini, ya Allah, kecuali kami gunakan untuk khidmat, kami gunakan untukmu, ya Allah, dan untuk agamamu, ya Allah. لا نغفل ولا نكسل. Ya Allah, kami tidak ingin lalai, kami tidak ingin malas. زدنا همة يا الله. Ya Allah, tambahkanlah semangat kepada kami, ya Allah. زدنا قوة يا Ya الله. Allah, tambahkanlah kekuatan kepada kami, ya Allah. واقبل كل ذلك منا Ya Allah, terimalah segala apa yang kami ada ini, ya Allah. وعاملنا معاملة من تحب. Ya Allah, daripada apa sahaja daripada kami ini, yang apa yang Engkau suka, ya Allah, terimalah daripada kami, ya Allah. وارتضينا لخدمة من تحب. Ya Allah, redalah kepada kami daripada siapa yang Engkau suka, ya Allah. وتب علينا Ya أجمعين. Allah, terimalah taubat kami semuanya, ya Allah. آمين. Amin. آمين. Amin. غفران للذنوب يا Ya الله. Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. ستر للعيوب يا Ya الله. Allah, Engkaulah yang menutup aib-aib kami, ya Allah. نظرة منك يا الله. Ya Allah, kami nak Engkau memandang kami, ya Allah. نظرة يا الله Pandanglah kami, ya Allah. لعبادك الضعفاء. Kami ini hamba-Mu yang lemah, ya Allah. نظرة يا الله
Pandanglah kami ya Allah. انظر إلينا Pandanglah kepada kami ya Allah. نظرة الرحمة يا الله Dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu ya نظرة Allah. الكرم يا Dan الله dengan pandangan-Mu ya Allah yang نظرة Engkau lah Maha المغفرة berdermawan. يا الله Pandanglah kami dengan pengampunan ya Allah. نظرة يا الله Ya, pandangan-Mu ya Allah. نظرة يا الله Pandanglah kami ya Allah. نظرة يا الله Pandanglah hati kami ya Allah. نظرة يا الله Pandanglah hati kami ya Allah. نظرة يا الله Pandanglah kami ya Allah. تصفى بها القلوب Ya Allah, pandangan-Mu akan mensucikan hati kami. وتنجلي عنا الحجوب Ya Allah, akan menghapuskan, akan membuka daripada, akan terbukanya hijab-hijab ya Allah. نشاهد الحبيب المحبوب Agar kami dapat melihat kekasih-Mu yang Engkau cintai ya Allah. يا رب اجعلنا في قلبه Ya Allah, jadikan dalam hatinya. يا رب اجعلنا في قلبه Ya Allah, jadikanlah kami ini ya Allah ada dalam hati Nabi Muhammad. يا رب اجعلنا في قلبه Ya Allah, jadikanlah kami ada dalam hati Nabi Muhammad. يا رب اجعلنا محبوبين عنده Ya Allah, jadikanlah kami salah seorang kekasih Nabi Muhammad. يا رب اجعلنا مذكورين عنده Ya Allah, jadikanlah kami, nama kami disebut oleh baginda Nabi Muhammad. يا رب اجعلنا من رفقائه Ya Allah, jadikanlah kami orang yang dapat bersama dengan Nabi Muhammad. انظر إلينا يا الله Pandanglah kami ya Allah. ارحمنا يا الله Muliakan, berikan, kasihilah kami ya واغفر Allah. لنا يا الله Ampunilah kami ya Allah. وقبلنا يا الله Terimalah kami ya Allah. يقبلنا يا الله Terimalah kami ya Allah. يقبلنا يا الله Terimalah kami ya Allah. أجمعين يا الله Kami semuanya ya Allah. وأهل بيوتنا يا Ada الله keluarga kami ya Allah. يا رب اجعلنا كلنا في صف النبي محمد Ya Allah, jadikanlah kami semuanya berada di barisan Nabi Muhammad. لا تخلف أحد منا ولا تطرد أحد منا Janganlah engkau biarkan daripada seorang daripada kami ya Allah. Jangan kau lepaskan seorang daripada kami ini ya Allah. يا رب اجعل المجلس مجلس قبول Ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini, majlis ini engkau terima di sisi ya Allah. بارك في البيت وأهله Berikanlah keberkatan kepada orang-orang yang ada di rumah kami dan kepada keluarga kami. واجزهم خيرا كثيرا Dan tambahkanlah kebaikan daripada engkau, ya Allah. يا رب كل من قدم خدمة في هذا المجلس Ya Allah, siapa yang berkhidmat dalam majlis ini, أفرح قلب النبي محمد منه الليلة jadikanlah hati Nabi Muhammad gembira kepadanya malam ini, ya Allah. واجعل له كرامة الليلة Ya Allah, berikanlah kemuliaan malam ini untuknya, ya Allah. واجعل له عطية خاصة في قلبه الليلة Jadikan diri orang ini, ya Allah, di hadapan kami ini, ya Allah, pemberian yang engkau berikan pada malam ini, ya Allah. حتى يسعد الليلة يا الله Sehingga orang yang di hadapanku ini, ya Allah, mereka ini bahagia, ya Allah. يا رب كل من حضر Ya Allah, semua yang hadir malam ini, ya كل من Allah. خدم Dan semua yang berkhidmat pada malam ini, كل ya من Allah. قدم شيء Dan semua yang menunjukkan khidmat mereka, ya قليل Allah. أو كثير Sama ada banyak ataupun sedikit. الليلة كلهم يكتبون في ديوان المرافقة للنبي Semua, ya Allah, pada malam ini catatlah nama mereka semua. Mereka ini akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. أكرمنا وإياهم الليلة بكرامة عظيمة Muliakanlah kami ini, ya Allah, malam ini dengan kemuliaan yang agung. نبيت وقد غفرت ذنوبنا Kami dalam keadaan kita tidur malam ini, dosa kita diampunkan oleh Allah. تشفى مرضانا Disembuhkan segala penyakit kita. وعافي مبتلانا Diselamatkan kita daripada segala bala bencana. واجعلنا وإياهم أجمعين من المرافقين للنبي الأمين السعداء دائما أبدا Jadikanlah kami dapat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat bahagia di dunia dan di akhirat selama-lamanya, ya Allah. يا رب Ya Allah, نظرة للمجلس pandanglah kami dalam majlis ini, ya Allah. نظرة للمجلس Pandanglah kami dalam majlis ini, ya Allah. تنزل رحمتك Ya Allah, turunkanlah rahmat-Mu saat ini, ya Allah. تنزل مغفرتك Ya Allah, berikanlah kami pengampunan-Mu malam ini, ya Allah. ينزل كرمك Ya Allah, turunkanlah kepada kami kemuliaan, ya Allah. نقوم سعداء Kita nak pada malam ini kita bahagia. نثبت على ذلك إلى يوم لقائك Kita nak nikmat ini kekal sehinggalah kami, ya Allah, sehinggalah kami kembali kepadamu, ya Allah. يا رب نبيت الليلة وصحائفنا بيضاء Ya Allah, kami nak malam ini kami bermalam dalam keadaan buku catatan kami semuanya bersih, suci, ya Allah. وأدمنا في الخدمة لهذا الدين أبدا Ya Allah, kekalkanlah kepada kami dalam khidmat untuk agama ini, ya Allah, selama-lamanya, ya Allah. آمين يا رب العالمين Amin ya rabbal alamin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Fatihah. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين.